Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya. Wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Wallazi anzalal Qur'ana ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Farafa'a bihi aqwaman wa wada'a bihi akharin. Faman ittaba'a hudahu kana minas su'ada. Wa man a'rada anhu kana minal ashqiya. Usalli wa usallimu ala qaidi wa qurwati wa habibi wa qurrata aini Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin wassiddiqina wasyuhada'i wassalihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan-kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Surah Ar-Rahmah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur di atas nikmat Allah yang Allah berikan. Sebab tu di atas nikmat ini kita kena sebut nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disebut oleh Tuan Imam itu tadi dalam satu surah namanya surah Ad-Duha. Allah bersumpah dengan waktu duha, antara waktu yang cukup berkat, yang selalu orang lupa. Sedangkan solat sunat duha itu antara solat sunat yang dilazimkan oleh Nabi dan sangat panjang masanya. Dan sebab itu Allah bersumpah dengan benda yang sangat penting. Di hujung daripada surah ini Allah menyebut kepada kita, adapun di atas nikmat Allah ini kita kena sebut. Paling tidak mulut kita mengucap Alhamdulillah. Kadang-kadang kita ucap Alhamdulillah pun apabila dah bunyi Alhamdulillah. Kalau tak bunyi tak sebut Alhamdulillah. Apatah lagi yang namanya tasbih, yang namanya takbir. Yang Alhamdulillah yang mudah pun kadang-kadang kita terlupa. Kita zahirkan. Dan nikmat yang paling besar antara pagi yang kita dapat, nikmat kehidupan. Dengan sebab kita hiduplah pagi ini, dapat meneruskan kerja buat kita sebagai hamba kepada Allah yang taat. Sebab itu kita tak sedar tuan-tuan, diam tak diam hari ini dah 12 Sya'ban. Pejam celik dah 12 Sya'ban. Yang kita takut pejam celik dia pejam tak celik-celik dah. Dia sedar-sedar aja soalan dia ma rabbuka. Yang tu tak tahan tu. Jadi kita ambil kesempatan yang ada ini, tanda kita menikmati nikmat yang Allah beri pagi ini. Kita letakkan diri kita. Nikmat yang kedua, duduk dalam kalangan orang-orang yang cenderung kepada majlis-majlis ilmu dia. Tak semua orang dapat benda ni, Kita pergi kepada sepotong hadis yang saya nak petik. Di manakah punca kebinasaan seseorang? Hadis daripada yang diwakilkan daripada Abu Hurairah ini diwakilkan oleh Imam Al-Baihaqi.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zaman la yaslamu li dhi dinin dinuhu illa man haraba bidinihi min syahiqin ila syahiq wa min juhrin ila juhr. Fa in kana dhalika kadhalika lam tunalil ma'ishatu illa bisakhatillah. Fa idza kana dhalika kadhalika kana halakur rajuli ala yadai zawjatihi wa waladi. Fa in lam yakun lahu zawjatun wala waladun kana halakuhu ala yadaihi abawaihi. Fa in lam yakun lahu abwani kana halakuhu ala yadaihi qarabatihi awil jiran. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah? Qal yu'ayyirunahu bidiqil ma'isyah fa inda dhalika yuridu nafsahu al-mawarid allati yuhliku fiha nafsahu au kama qala. Hadis yang menarik untuk kita sembang pada pagi ini, hadis yang hebat. Dan bila dia duduk dalam hadis yang menyebut ya'ti ala nasi zamanun, hadis-hadis yang menceritakan tentang masa yang akan berlaku pada hari kiamat, termasuk dalam hadis-hadis yang dipanggil hadis fitan ataupun asyratus sa'ah, hadis-hadis yang menceritakan tentang fitnah yang akan berlaku pada hujung-hujung zaman. Bila? Zaman kita lah. Zaman bila? Zaman Islam itu luntur. Nabi sebut yadrusul Islamu kama yadrusu wasyu thawb. Dan Islam ini akan luntur, kata Nabi, sebagaimana lunturnya warna atau corak baju pada pakaian. Kan? Tuan-tuan beli baju, kan? Cantik warnanya. Basuh, berwarna dia. Luntur dia. Sebab tu orang tua-tua pesan, kalau basuh baju yang berwarna, jangan campur baju yang tak berwarna. Nanti baju yang tak berwarna putih itu rosak dengan sebab yang berwarna. Dia luntur, dia faded, dia season, dan akhirnya dia akan nampak pudar dan kusam. Islam macam tu juga, sebab dia berpusing. And dairatun faduru ma'al islami haitsu dar. Islam itu berpusing, terkadang di atas, terkadang di tengah, terkadang di bawah. Zaman Sayyidina Abu Bakar pengasas, naik zaman Sayyidina Umar 10 tahun kemuncak, kemudian zaman Sayyidina Osman 12 tahun, 6 tahun awal naik, 6 tahun kan kedua merudum. Sayyidina Ali ambil dalam keadaan yang getir, membawa kepada pembunuhan, dan akhirnya berlakulah pertelengkahan bermula dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila bermulanya semua ini? Apabila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita duduk dalam keadaan di hujung-hujung zaman, kita melihat perkara-perkara ini berlaku dalam kehidupan kita. Lalu Nabi menyebut, dengan perkataan la yaslamu li dinin dinuhu ila man haraba bidinihi min syahiqin ila syahiq wa min juhrin ila juhr. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya. Ketika fitnah ini berlaku, orang yang beriman tak dapat menyelamatkan imannya, kecuali bila ia lari membawanya daripada satu puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari suatu lubang kepada lubang yang lain. Sebab itu Nabi SAW dalam peristiwa ini, kalau kita lihat hadis-hadis akhir zaman banyak di tangan Huzaifah ibnul Yaman. Siapa Huzaifah ibnul Yaman ini? Huzaifah ibnul Yaman ini siapa? Pemegang rahsia Rasulullah SAW. Setia usaha sulit. Setia usaha sulit kepada Rasulullah. Dia, Nabi sebut, ya Huzaifah, hadza fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Senarai dia dipegang oleh Huzaifah ibnul Yaman. Dia pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar datang berjumpa dengan dia. Wahai Huzaifah,
Aku nak tengok. Dalam senarai nama tu aku ada tak? Yang tanya ni siapa? Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, ini Umar. Bukan Umar kontraktor tu. Umar Al-Khattab ini orang yang Nabi sebut. Minal mubasyirina bil jannah. 10 di antara orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi secara khusus. Dan di sana ada orang-orang lain yang Nabi sebutkan. Dan Nabi kata, kalau aku meninggal, aku mati, ada lagi Nabi. Lakana Umar Al-Khattab. Nescaya Nabi itu ialah Umar Al-Khattab. Siapa Umar? Umar inilah yang pernah cuba membunuh Nabi. Dia peluk Islam dengan sebab 6 ayat dia dengar daripada surah Taha. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Tiba ayat ke-6, Umar dengar, Umar terkesima, tahu? Terkesima, terkesipu, termalu, rasa rendah diri, hina, dina. Bila dengar ayat ini yang ke-6, Umar duk rasa Jibril duk bisik kat telinga dia, "Hei Umar, engkau siapa? Kau nak bunuh Nabi aku, nak bunuh orang yang beriman dengan Nabi aku. Engkau siapa? Aku ada langit, ada bumi, antara langit dan bumi. Bawah bumi pun petroleum, bukan Petronas punya. Aku punya. Yang kau pijak bumi itu, aku punya." Umar rasa hinanya dia nak lawan Allah yang begitu hebat. Dia peluk Islam dengan sebab 6 daripada ayat surah Taha. Kita tak tahun musabakah, tak faham-faham. 30 juzuk. Berbeza orang yang berilmu dengan tak berilmu. Berbeza orang membaca dengan mentadabur. Umar ini kubur dia, kalau tuan-tuan pergi di Madinah, ke Madinah, kubur dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau orang-orang duk kata Umar, Sayyidina Abu Bakar ini dikafirkan oleh Syiah, beritahu orang Syiah, dua-dua ni kubur kat kubur Nabi. Mana mungkin orang yang dikatakan kafir kubur kat kubur Nabi? Agak-agak sikit lah. Tuan-tuan pernah fikir tak? Orang nak bunuh Nabi, kubur dekat kubur Nabi. Pernah fikir tak? Inilah hebatnya manusia. Dan Huzaifah ini didatangi oleh Umar bertanya tentang nama-nama munafik, ada tak kat aku? Itu hebatnya Umar. Dan Huzaifah pernah menyebut, dalam keadaan yang begitu dahsyat, Huzaifah sifat dia suka tanya benda-benda yang orang tak tanya. Orang suka tanya kelebihan itu, kelebihan ini, dan dia suka tanya benda yang sebaliknya, kontra, benda yang membatalkan ibadah, mengurangkan pahala. Apakah yang akan menimpa umat Islam bila engkau tiada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu an syarr makhafata an yudrikani. Ini kata dia. Orang suka tanya kat Nabi benda yang baik, aku suka tanya benda tak baik sebab makhafata an yudrikani. Aku takut yang tak baik menimpa kepala aku. Fitnah itu mengenai aku apabila aku tidak tahu mana yang buruk. Tahu yang buruk bukan untuk buat buruk, tetapi untuk menjaga yang baik. Dan sebab itu antaranya, dalam keadaan yang begitu dahsyat, orang-orang yang beriman di akhir zaman, dia tidak selamat imannya. Illa man haraba, melainkan orang yang membawa diri, larikan diri daripada satu puncak kepada puncak, daripada satu lubang kepada satu lubang yang lain. Di samping banyak fitnah. Antara disebut oleh Huzaifah juga, orang-orang yang mana du'atun ala abwabi jahannam, orang yang menyeru kepada pintu api neraka Allah, yang mana orang-orang inilah antaranya bercakap macam kamu, makan macam kamu, minum macam kamu, yatakallamuna bi alsinatikum. Mereka inilah yang mana membawa Islam dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai keadaan inilah bertukar ganti Islam baik kepada jahat, jahat pada baik, dan dalam keadaan baik kembali
dalamnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi dakhanun, dalam perkara yang cukup fitnah dalam keadaan itu. Sehingga Nabi sebut nak buat apa? Antaranya talzamu jama'atal muslimin, bersama dengan orang-orang pemimpin gerakan Islam dan jemaah Islam, kamu bersama mereka. Dan bertanya lagi Huzaifah, fa illam yakun jama'atun wala imam, tetapi kalau mereka tidak ada jamaah, tidak ada imam, pemimpin ketika itu, dalam keadaan begitu dahsyat. Kalau tuan-tuan tengok tentang hari kiamat, apabila Dajjal ini, Dajjal ni dah ada dah tuan-tuan. Dajjal ni dah ada, dan dia bukan raksasa yang orang faham. Ya'juj Ma'juj pun dah ada dah. Dia bukanlah raksasa, dia macam kita manusia. Sama. Dajjal dah ada. Antara yang ditangguhkan kematian dia, Nabi Isa. Nabi Isa akan turun di Manaratul Baydha. Di mana? Di Menara Putih, sebelah timur Dimashq, di Suria. Yang tuan-tuan dengar tadi imam berdoa kat Suria. Dia akan membunuh Dajjal. Antara yang ditangguhkan kematian Dajjal. Sekarang dijaga oleh seekor binatang yang dirantai bernama Al-Jassas. Jassasah. Menurut hadis yang cukup panjang tentang fitnah. Antara yang ditangguhkan kematian Iblis. Iblis laknatullah. Begitu juga dengan apa yang akan berlaku dalam keadaan suasana Islam itu dalam keadaan fitnah yang cukup dahsyat. Ketika itu dalam keadaan demikian, agama itu sangatlah nipis dan sangatlah nipis, lebih nipis daripada kulit bawang keadaan dia. Siapa yang nak beramal dengan Islam, dia akan mendapat tentangan yang cukup payah. Nak beramal dengan Islam, ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang al-mutamassiku bidinihi yauma idzin kaqabidina alal jamr. Orang yang memegang Islam ini, nak beramal dengan Islam ini, seolah-olah menggenggam bara api yang panas. Riwayat yang lain, kaqabidina alal syaw, seolah-olah menggenggam duri yang tajam. Maknanya payah beramal dengan Islam, bukan senang. Kita tengok nanti macam mana. Nak sebut Islam dia jadi payah. Tuan-tuan yang pakai serban jubah ni kau senang pakai? Senang. Ada orang hari ni dia allergic tengok janggut. Ada orang tengok ustaz pakai jubah, tak profesional. Kalau ulama tak pakai pakaian ulama, siapa nak pakai pakaian ulama? Siapa? Ular dalam semak. Saya tanya siapa? Hari ini berlaku. Payah. Itu benda yang simple. Kalau pakai tudung proper sangat, pakai tudung proper, ikut skema je, aurat dia, tutup aurat, tak up to date. Yang dikatakan pakai tudung yang up to date, yang berlapis-lapis, berlayer-layer. Lapisan pertama ya, kedua, ketiga, yang keempat, kita pusing tarik, kita belik, kita cocok sini, cocok sini, cocok sini, cocok sini, cocok sini, cocok sini. Pontianak tengok je. Pontianak kata, aku satu paku, kau 10. Senang ke? Payah, tuan-tuan. Nak makan senang ke? Nak makan benda yang halal? Payah. Sebab kita lawan konsep Tuhan. Payah. Dalam keadaan kita lihat kajian daripada CAP, Consumer Association Opinion, Satuan Pengguna Islam Malaysia. Kajian, ceramah dia saya dengar. Ikut purata Malaysia ni, penduduk Malaysia umur 40 tahun, dia sudah makan hampir seekor babi. Kerana makanan kita, apa kita gunakan, banyak unsur tersebut, gelatin dan sebagainya. Termasuklah kalau kita tengok itu keluar metro, jenama, lipstick, kosmetik, banyak unsur-unsur tu. Kita nak pergi sembahyang, pergi surau, nak pergi solat, dengan kuliah, nak berdoa, letak pula lipstick, gincu. Dalam tu ada ba alif baya, babi, 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 babi. Lepas tu berdoa, ya Allah, perkenankan. Banyak benda, kebetulan Allah jadikan benda itu, dia multi purpose. Babi ni semua benda ada dalam dia. Apa yang tak digunakan dalam konteks komponen babi, semua digunakan. Orang Melayu bila sebut babi, dia tak suka. Dia sebut khinzir. Bila sebut khinzir ni,
khinzir ni macam arnabnya. Allah sebut kata khinzir sebab orang Arab bila sebut khinzir benci dia macam kita sebut babi. Kalau perkataan babi kita tukar dekat khinzir dalam Quran, orang Arab tak tahu ya. Kita bila sebut khinzir ni macam kucing Parsi je. Sebab tu bila kita sebut babi, terasa kebabiannya. Terasa gelinya, haramnya. Sebab itulah bila kita lihat itu dari sudut pemakan, bukan senang. Dari sudut sistem. Senang tak? Sistem kehidupan kita. Payah. Nak cari yang halal, payah. Saya ustaz kontraktor. Kalau saya tak bagi, tak dapat projek, saya nak sara hidup keluarga saya. Jadi apakah hukum saya bagi duit kopi, duit under carpet, under table, undertaker tu? Haram atau tak haram? Ar-rashi wal murtashi kilahuma finar. Memberi, menerima dengan sebab tujuan-tujuan mendapat kepentingan manfaat daripada pemberian itu dengan tujuan yang tertentu, maka dia haram. Dua-dua dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tak ada projek, kalau tuan-tuan projek besar memang hebat tuan-tuan, memang ujian dia besar. Kat situ pertembungan dia duit halal, duit halal. Allah redha, Allah murka. Kita yang kena fikir ketika itu dalam keadaan kita nak memenuhi tuntutan kehidupan dunia. Saya ustaz kerja dengan sebagai sebuah syarikat, saya sebagai resepsionis. Bos saya tak pernah saya pakai tudung. Boleh tak ustaz, during waktu kerja, saya pakai wig, rambut palsu. Habis waktu kerja, saya pakai tudung balik. Saya kata, dalam kes awak ni, awak boleh buka tudung dengan 3 syarat. Ada apa syarat dia? Apa dia suka? Syarat dia yang pertama, yang boleh buka kalau tudung tu tudung saji. Yang kedua, tudung botol. Yang ketiga, tudung periuk. Lain haram. Sekarang ni awak nak pendapatan ke, awak nak keredaan Allah? Dalam keadaan ini Nabi kata payah kalau kamu nak mempertahankan keimanan kamu ketika mana orang tidak memandang nilai agama itu sebagai sistem nilai, value system dalam kehidupan dia, apabila fikiran dia hanya bersandarkan nafsu dan bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Senang, payah. Apalagi yang tinggal dalam kehidupan kita. Hukum hakam lagilah payah besar. Dalam keadaan sistem hari ini, yang menentang hukum Islam ialah yang membaca Quran. Bukan yang tak baca Quran. Yang baca Quran kita senang aja. Malam tadi saya dialog dengan Hindu, dengan Cina, Chinese, satu Buddhis, satu Hindus dan satu mu'alaf. Dan mu'alaf tu pernah duduk 3 agama. Pernah jadi orang Kristian, pernah Buddhis, pernah Hindus. 3 agama dia masuk. Dan dia buat kajian. Dia bentang Vedas, Rig Vedas, Upanishad. Dia bentang. Perbentangan dalam sudut konteks Hindu. Dan dia sebut perkara-perkara itu. Sebelum saya kut Quran, saya sebut dia punya kitab dulu Veda. Saya sebut dalam kasta, dia tidak ada kasta sebenarnya. Tak ada paria. Sudra ni petani saja. Sudra, Vaishya, Kshatriya sampai Brahmin yang paling atas. Dan mereka ada 7 tingkat dalam agama mereka, yang mereka ada 114 kitab Veda, yang paling basic mereka kena settle 14 kitab. 100 tu tak apa orang biasa. Siapa nak jadi orang yang paling atas moksha ini, peringkat dah sampai ma'rifatullah, al-wusulu ilallah dalam agama Islam. Hebat dia. Dia betang. Saya kata, dalam Islam kita dilarang oleh Allah menghina agama lain walaupun kita kata agama itu tak betul. Dalam Islam kita sebut bagi orang non-Muslim yang zimmi duduk dalam kerajaan Islam dipanggil jinsiyatu muslimah, jinsiyatu islamiyah. Dia ada hak kenegaraan, hak citizenship, hak bangsa tu ada. Satu bangsa. Tetapi dia tidak ada jinsiyah yang kita panggil ummah Islamiyah. Kita sebut hak-hak dia. 1, 2, 3, 4. Saya kata, apa yang kita nak capai sebenarnya? Contoh saya ambil dari sudut harta. Saya nak tanya, agama mana suka hartanya dicuri? Beritahu saya.
Tuan-tuan suka tak selipar tuan-tuan RM5 tu orang hebat pagi ni? Angkat tangan. Saya suka Ustaz kalau orang selipar saya, sebab saya datang kaki orang, balik kaki ayam. Alhamdulillah. Tak suka Ustaz. Siapa suka yang orang bunuh keluarga dia? Tak suka Ustaz. Siapa suka orang orang curi duit dia? Tak suka Ustaz. Siapa suka orang jatuhkan maruah keluarga? Tak suka Ustaz. Akhirnya itulah maqasid syar'iyah yang nak jaga agama itu dalam Islam. Kenapa kita bawakan undang-undang Islam? Sebab Islam satu cara hidup yang lengkap. Kalau agama lain ada, sila bawa. Jawapan dia tak ada, tuan-tuan. Kalau tak ada, kita pinjam dulu Islam. Kalau tak elok, kita tukar balik. Senyap. Yang ada sekarang ni, undang-undang sekarang yang ada ni, siapa punya? Agama mana? Mereka pun tak boleh jawab, tuan-tuan. Senyap. Yang Cina kata, Ustaz, saya mau hulud. Saya nak hulud. Sebab apa, tuan-tuan? Menjadi masalah bagi kita ialah apabila tidak faham akan Islam, dalam konteks kat hujung-hujung zaman ini, Islam semakin asing dan menjadi ghurbah, dagang, asing, tak kenal, pelik. Macam mana dia baru datang dulu, lah ni pun dia jadi pelik balik. Sebagaimana Nabi bawa Islam duduk seorang-seorang duduk sama. Jadi Islam itu, kata Nabi, payah dan terpaksa membawa diri dia daripada satu gunung ke puncak gunung, daripada satu lubang ke lubang. Payah, tuan-tuan, nak cari Islam. Saya pergi KLCC pakai jubah macam ni lah, naik kereta api. Ada budak perempuan 5-6 orang lah, budak-budak muda. Dia tengok kita, dia cakap bersama dia, tunjuk pula tu, aku geram tu. Sesat. Aku sesat. Yang kau buka aurat seksi tu, tak apa. Sesat. Aku dikata sesat. Tapi kena ingat, kita tak suka mana agama, mati cari agama, tuan-tuan. Kadang anak murid saya tegur dia. Kita mengajar, Ustaz, jealous. Mind your own business. I'm a bloody girl, I'm a bloody fool. Rambut merah dan sebagainya. Tapi bila meninggal, yang nakal-nakal yang kita ajak solat, ustaz yang dia marah itulah yang mandikan dia. Tapi dululah, ni nak mandi orang, kita tengok dulu. Wah, ni tak payah mandi, kau marah dia. Perempuan bila meninggal, kalau kafan 3 kain, kafan 3 lapis, bangun mayat. Ustaz, fiqah perempuan 5, Ustaz. Mayat bangun. Kalau hidup, dia pakai macam tak pakai. Tapi balik kepada Islam perbincangan kita ini. Maka apabila zaman itu telah terjadi, segala pencarian, yakni pendapatan kehidupan, tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang membabitkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kemuncak. Yang dipanggil ma'isyah, kehidupan ini, kalau tidak ada sistem nilai, dia tak lagi memikirkan yang disebutkan oleh hadis, satu hadis Nabi menyebut, apa disebut? Ma yubalir rajul min aina asabal mal min halal am haram. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ini daripada Abu Hurairah. Sampai masa ketika itu, orang tak mempertikaikan lagi daripada mana dapat duit, halal atau haram, membujur lalu, melintang disapu. Ketika ini nilai dah tak ada dah. Orang yang baik dah tak ada dah. Yang disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak, nilai al-amin, nilai amanah. Tuan-tuan, orang yang amanah ni siapa, tuan-tuan? Jin, ifrit. Sebab apabila Nabi Allah Sulaiman, dia kata kepada menteri-menteri dia, siapa boleh bawa istana Puteri Balqis daripada Sabah kat Yaman, bawa ke Palestin. Bangun, waqala ifritum minal jinni. Berkata ifrit, jin ifrit, jin. Bukan jin Samsudin dia, Jin. Bukan jin bara ni, jin. Menteri dia jin. Nabi Sulaiman alaihi salam, dia boleh berurusan, berinteraksi dengan jin, dengan orang, dengan binatang. Menteri dia jin. Dia lalu
Semut cakap, ketua semut, wahai tenteraku, masuk dalam lubang, cepat. Tentera Sulaiman nak lalu ni, kau kena pijak. Nabi Allah Sulaiman bertanya pada semut satu hari, wahai semut, satu hari berapa kau cukup untuk kau punya makan? Satu hari cukup dengan sebutir gula. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Boleh aku tambah tak sebutir lagi? Tak boleh. Sebutir kami cukup sebab bergantung pada Allah. Kau tambah sebutir lagi, kami tak bergantung pada Allah. Kerana kami ingat Sulaiman yang beri. Maka kami akan rasa kurang di atas rezeki yang Allah berikan. Semut bagi tazkirah. Pernah dengar? Berkata Ifrit daripada jin, kami boleh bawa istana Puteri Balqis. Daripada mana? Daripada Sabah di Yaman. Bila? Qabla an taquma min maqami. Sebelum kau bangun daripada singgasana kau diri, kami dah bawa kat luar dah dia dah. Bawa istana. Tuan-tuan, Puteri Balqis, bukan Putrajaya. Puteri Balqis bawa ke Palestin. Diri sampai. Tapi menteri dia yang berilmu, dia kata apa? Yang berilmu. Allazi indahu ilmun minal kitab. Jin kekuatan dia apa? La qawiyun amin. Sebab dia boleh bawa sifat jin itu qawi, kedua amin, iaitu dia amanah. Mana jin ifrit ni kalau ada sekarang, paling elok jaga tabung haji ya. Sebab dia amanah. Amin. Nilai kekuatan amin, amanah. Tetapi alladzi indahu ilmun minal kitab. Orang yang ada ilmu, dia kata apa? Wahai Nabi Allah Sulaiman, aku boleh bawa istana itu sekelip mata. Jin duduk diri, sekelip mata. Aku bawa istana tersebut. Syarat dia ilmu. Kekuatan ilmu lebih tinggi nilainya daripada orang yang kuat dan amanah. Sedangkan amanah dan kuat ini cukup hebat dah dalam karakter yang kita nak. Tapi ditambahkan wahyu. Sebab tu hebatnya strategi kita. Kalau tidak ada wahyu sistem nilai, kita akan mengikut nafsu. Cara dia membelakangkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang berlaku. Kehidupan tidak lagi dapat dicapai melainkan dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila ini telah terjadi, kebinasaan seseorang adalah berpunca daripada menepati kehendak isterinya dan anak-anaknya. Yang pertama, punca kita musnah, binasa kerana mengikut kehendak isteri kita. Sebab itu Allah sebut dalam satu surah, antaranya surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di kalangan isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu aduwwul lakum, menjadi musuh kepada kamu. Isteri pertama. Isteri kita. Sebab tu isteri ni, dia orang yang paling dekat dengan kita. Tuan-tuan, Nabi Lut isteri tak beriman. Suami dia Rasul. Satu rumah dengan bumbung Rasul tak beriman. Ni kalau nakal ni, tahap kalau kita tengok Dragon Ball Super Saya peringkat kedua ni. Kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata nak beriman syarat kena nampak macam ni. Umat dulu nampak Nabi dia, nampak Rasul dia, tak beriman pun. Kan? Nabi Lut, isteri tak beriman. Nabi Nuh, anak nampak tu ayah dia Rasul. Awak, ayah awak kerja apa? Ayah saya pada Menteri Malaysia, Ustaz. Oh hebat. Ayah awak, ayah saya Rasul. Rasul. Nabi umat Melayu ada dekat rumah saya tu, Kemensa. Dengan ini secara rasmi saya meletakkan jawatan sebagai Nabi umat Melayu. Tapi dia tak jawatan lah. Tapi nak ceritanya, nampak Nabi dan Rasul tetapi tidak beriman. Jangan kita kata seronok Ustaz, jumpa zaman Nabi Musa dapat lawan Fir'aun. Jangan. Selain bulan kita duduk sebelah Fir'aun, lawan Nabi Musa. Untung Musa hidup zaman Nabi Muhammad, dapat bersama Nabi melawan musuh-musuh Islam, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Walid Al-Mughirah, Abu Bukhtari, abu-abu yang telah menjadi abu itu.
Jangan silap bulan kita duduk dalam keadaan saf yang menentang Nabi. Sebab hidayah petunjuk bukan ditentukan oleh masa, tempat dan ketika, tetapi ditentukan oleh panduan-panduan yang lain, antaranya ialah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita rasa dia mesti dengan nampak nak beriman, asas rukun Islam yang 5, pertama tak nampak. 2 kalimah syahadah itu menghimpunkan 6 rukun iman yang tak nampak. Nabi SAW sekarang ini menjadi ghaib. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada hari ini menjadi ghaib. Sahabat nampak Nabi depan dia, kita tak nampak. 1000 tahun lebih dah Nabi tinggalkan kita, masih lagi beriman kepada Rasulullah SAW. Dihimpunkan dalam rukun iman yang 6 itu, dalam kalimah syahadah, menjadi asas kepada rukun Islam yang 5. Nampak tak? Sebab itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Sebelum mendirikan solat yang zahir itu, dia kena beriman pada perkara-perkara yang ghaib, yang dihimpunkan. Dia tak nampak. Syarat agama ini, dia mesti faham dengan ilmu perkara yang tak nampak. Syarat dia kena belajarlah. Betul. Jadi maknanya, apa yang berlaku pada hari ini, iaitu, apabila disebutkan bahawa, pertama, iaitu musuh apabila dia itu isteri dan anak-anak, dia menjadi fitnah sebahagian daripada mereka. Yang menyebabkan menjadi kemurkaan Allah kerana menurut kehendak mereka ini dalam kehidupan kita, antara disebut dalam hadis yang lain daripada hadis Abu Ali, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ata'ar rajul zawjatahu wa aqa ummahu. Apabila seorang laki-laki itu dia taat pada isteri dan dia menderhaka kepada ibunya. Yelah, dapat isteri pula tuan-tuan bekas ratu kebaya, bekas hantu kebaya. Dia mengikut kehendak isteri dia dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan Allah. Sebab itu kena tengok, kalau salah isteri kita, sebenarnya salah kita lah. Sebab kita yang membentuk dia. Ar-rijalu qawwam. Dia pemimpin pada wanita. Salah isteri, salahlah suami yang mendidik. Sebab dia daripada tulang rusuk suami dia yang bengkok. Tulang rusuk ni bengkok tak? Bengkok. Siapa tulang rusuk dia tegak? Sakit tu. Cacat. Dia bengkok. Maksudnya, kiasan dia bila dia bengkok, kamu turutkan, dia terus bengkok. Kamu paksa, dia patah. Macam mana berhadapan dengan isteri? Sebab itu disebutkan oleh Nabi, mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla min zawjatin salihatin. Tidak ada manfaat yang lebih besar yang Allah berikan kurniaan pada orang yang beriman setelah ketakwaan, melainkan isteri yang salihah. Isteri yang ada tanda-tanda orang-orang yang saleh, yang menyebabkan kita rasa tenang dengan dia. Sebab itu bila kahwin, bila sebut kufu, kafaah kufu, kita pandang harta. Kena pandang dari sudut agama. Harta tak penting sangat. Sebab itu kalau ada agama, dia kaya, kita susah. Bila kahwin, dia tenang. Makan nasi, lauk, telur goreng dan kicap tamin, dia tenang. Balik rumah, orang balik, bawa bas, bawa kereta besar, dia balik naik bas besar, dia tenang. Bila duduk bersembang, ipar duai, cerita masing-masing. Suami I semalam belikan I emas tak banyak, adalah dalam 50 jongkong. Suami I dia tak minat emas, dia beli Habib Jewel dengan kedai-kedai Habib Jewel sekali. Suami I dia tak minat aksesori ni, dia belikan I semalam kapal terbang, adalah 10 biji, ada 4 belakang. Suami I sedap kahwin dengan I, tak beli apa pun. Yang dia beli itulah kenangan rantai basikal tu. Tapi suami I dia janji nak bawa I pergi syurga Allah. Senyap yang 3 tu. Suami yang lain Hollywood, Lollywood, Bollywood. Suami yang keempat itu bawa pergi Greenwood je. Tapi tenang dia kerana ketakwaan. Faham deh? Dan juga yang kedua anak. Wajaffa aba. Barra sadiqahu wajaffa aba. Anak-anak yang hari ini, dia antara Nabi sebut, dengan kawan dia cukup sayang kasih, dengan mak ayah seperti neraka. Ada budak 16 tahun perempuan.
Pernah dia cuba tikam ayah dia. Bertudung tuan-tuan. Mak dia kata, sejak lahir dia tak suka anak dia ni. Itu punca dia. Kadang-kadang dia rapat sangat, ibu-ibu ni. Kan? Sebab tu kita hati Allah. Kalau saya mengandung Minang 4 kali reject. Kahwin-kahwin tak dapat anak. Orang tak kahwin, hari ni berzina, besok confirm mengandung. Ini dipanggil qarinah. Bila buat jahat ada bukti. Cepat benda itu berlaku. Bila buat baik payah, sebab Allah nak menguji orang buat baik. Payah. Kan? Lebih macam ni kuliah ni bukan senang. Ustaz-ustaz jenis ustaz yang paling kejam. Tu paling kejam. Sikit-sikit paling kejam, sikit-sikit paling kejam, paling kejam. Tak sabar hati bila nak sebut wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi taufik wal hidayah. Hati gerab je. Dia tak rasa manis. Payah. Dan dia merasakan bahawa sampai satu tahap dia tak nak, dan tak nak pegang, tak nak susu, suami dia buat. Dia ingat sementara bila anak dia membesar, anak dia benci dia. Kan? Dia makinya mak dia. Pernah nak tikam ayah dia. Perempuan. Tuan-tuan mungkin tak rasa benda ni. Kena terapat dengan anak kita. Peluk dia. Dia nangis budak ni, peluk. Senyap je. Siapa ajar ni? Nabi. Man la yarham la yurham. Seorang sahabat ni, Al-Aqra', dia ada 10 orang anak. Dia tengok Nabi duk main-main dengan cucu. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada 10 anak. Seorang pun aku tak pernah cium macam ni. Nabi kata, man la yarham la yurham. Kita nak anak kita, peluk kita, sampai kita nak meninggal, dia ajar kita mengucap. Dia peluk kita. Kita meninggal, dia peluk lagi. Ada orang meninggal tuan-tuan, dia mandi bukan kat takung mayat. Anak laki-laki dia pangku. Yang mandi-mandi, yang siram-siram, yang sapu-sabun, yang papah-papah. Kita meninggal, orang anak kita swastakan kat orang lain. Silat bulan dia tak tahu nak hantar mana. Ustaz, ayah saya meninggal ni, minta tolonglah. Jadi sahabat kita dia tiga orang pergilah hospital Serdang. Tengok macam tak ada orang meninggal. Yang laki-laki baca The Star. Yang perempuan rambut merah macam penyapu longkang. Dah meninggal ayah ni, ambil surat khabar tu, tutup sekejap jadilah. Tapi bila ustaz nak bandikan ayah, minta tolong pegang, dia kata apa? Ustaz, sorry ustaz, I pay you. Oh hebat. Who did you think I am? I'm not a piece of shit. Ingat kita siapa? Assalamualaikum. Ayah kamu bukan ayah aku. Orang minta tolong kita datang. Kalau ini sikap kamu, Assalamualaikum. Bila nak pergi tolong ustaz, tolong. Tapi dalam masa yang sama dia teringat ayah ada cincin emas besar, anak yang sama rentap, koyak jari kelingking ayah. Ini anak cak ayam. Yang kita dapat ialah macam mana kita nak dapat anak yang kita harap-harapkan. Akibat apa yang berlaku pada hari ini? Allah sebut wajaffa abah. Dia tak sayang ayah mak dia. Orang yang sayang mak ayah dia, orang nak mandikan tak payah, kami ada. Pihak hospital kata kami nak, tak apa. Nak duit, ambil duit. Nak duit kan? Ambil. Kami nak mak ayah kami. Dia mandikan dengan lemah lembut, berbual-bual, mak mandikan mak ya. Kamu kepala, kamu tengah, kamu bahagian kaki. Aku potong kain kafan. Bagi-bagikan. Sebelum meninggal, setelah meninggal, kerana kasih dan sayang pada ayah dan ibu kita. Kerana inilah ikatan yang nak dibina oleh Rasulullah SAW. Kena jaga tuan-tuan benda ini. Kerana duit bukan segala-galanya. Kena ingat. Habis ceramah, orang jumpa. Hari ceramah, yang jumpa ni kaunselor belaka. Tuan-tuan, saya jumpa budak sekolah menengah ni, perempuan. Dia bila kata dia kelar ni tangan dengan pisau, dia rasa lazat. Bukan orang miskin, kaya. Bukan orang susah, orang senang. Kenapa? Ayah tahu tak? Tahu. Kalau cakap, ayah marah. Ayah sibuk cari duit. Orang kaya. Tapi dalam diri anak kosong. Tidak ada sentuhan ilmu dan kasih sayang daripada seorang ayah yang membawa dia kepada kebenaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mak hantar pergi sekolah agama, mak yang hantar free hair. Anak belajar agama.
Anak tengok mak tak bertudung, ustaz suruh pakai tudung, aurat wajib tutup. Ustaz salah ke mak salah? Ustaz salah ke mak salah? Takkan ustaz salah. Kalau ustaz salah kena tangkap lama dah mengajar salah. Kalau mak salah, takkan mak tak sekolah agama. Anak perempuan ambil pisau kelar. Serap. 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 Tuan-tuan, ini suasana yang berlaku pada hari ini. Antara yang Nabi sebut, dia menjadi panas dengan mak ayah dia. Kenapa? Kerana nilai kita, sistem yang kita bawa itu tidak rampakkan bahawa ia sistem yang baik kepada kehidupan. Kalau ia tidak mempunyai isteri dan anak, maka kebinasaan adalah berpunca daripada menepati kehendak kedua orang tuanya. Apabila orang tua juga tidak Islami, dia tidak ada ilmu menghadapi dengan kehidupan anak. Sebab tu mendidik anak, kalau di barat, bila ada anak, parenting skill ni, bila anak ada, kena ada skill, ada knowledge untuk didik anak. Tetapi Islam, kamu kena ada ilmu mendidik anak 100 tahun sebelum kelahiran anak. Kenapa? Inilah bentuk tarbiyah yang kita sebutkan. Sebab apa? Sebab tarbiyahlah benda ini berkekalan. Berkekalan sampai mana? Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dia didik kami masa kecil dengan Islam, maka kami hari ini, ya Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kerana pertembungan di antara kehendak ibu dan ayah. Kadang-kadang ayah dan ibu bertembung dengan anak. Lalu orang muda ini pertembungan tentang mencari pasangan hidup. Bermulanya kita, isteri yang kita cari. Macam mana kita cari? Macam mana kita bentuk? Kita tengok pilihan kita. Sebab itu pilihan kita yang kita nak macam mana? Yang bertakwa, takwalah. Kalau kita nak cari isteri yang biasa makan kat restoran at-taqwa, restoran at-taqwa je lah. Maka kita dapat restoran takwa je lah. Tapi at-taqwa hahuna, nilainya hahuna, ialah sifat rohaninya, roh yang duduk di dalam hatinya menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kadang-kadang bertembung. Mak ayah nak anak yang menantu yang baik. Anak tak nak, kerana anak tak ada nilai tersebut. Kadang anak nak menantu yang baik, tutup aurat. Tetapi mak ayah pula tak nak. Ini menjadi pertembungan. Bukan senang, tuan-tuan. Seorang mu'alaf, budak Ipoh, pelajar universiti, dia peluk Islam. Anak tunggal. Saya tak kisah, ustaz, kalau ayah saya nak pukul, nak bunuh saya. Tetapi ustaz, ayah saya mengugut nak bunuh mak saya, sebab saya Islam. Mak ayah Kristian. Anak tunggal dia peluk Islam, dia tak boleh terima. Menjadi ujian bagi saya. Saya tak suka balik, ustaz. Sebab bila setiap kali saya balik, mak akan hidang makanan yang saya paling suka, daging balik bayar dan arak. Macam mana, ustaz? Apabila begitu keadaan mak ayah, kita kena kerak balik. Rapat dengan dia. Sebab dia merasa kehilangan bila anak dia tukar agama. Hubungan mak ayah tak putus. Jangan buat pening kepala. Sebab itu sampai peringkat Allah sebut dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Mak ayah bukan curi troli dekat Giant, curi Nescafe dekat Giant. Tapi mak ayah kamu mengajak kamu, suruh kamu menyekutukan Allah. Ketika itu Allah kata jangan taat. Bersambung wasahibahuma fid dunya ma'rufah. Tapi kamu kena rapat dengan dia, baik dengan dia, lemah lembut dengan dia, kamu gaul dengan dia, kamu dakwah dia, tunjukkan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dia rendah diri. Tuan-tuan, Mus'ab bin Umair, mak dia kaya-raya, mak dia sekat segala-galanya bila peluk Islam. Ketika mana dia berhijrah, umur 18 tahun, dia meninggal ketika Uhud 3 hijrah, umur dia 21 tahun. Kayanya Mus'ab bin Umair ini di Mekah. Kalau dia berjalan, jubah dia ada orang angkat belakang. Dia tak pakai, lalu bau. Kita pakailah tu minyak atar malaikat subuh. Dia punya gila bila lalu menjadi kegilaan remaja-remaja wanita di Mekah. Dia lalu saja, habis bosian-bosian Mekah jadi histeria. Habis Mus'ab, nguratlah kami, habis. Sampai begitu.
Apabila dia peluk Islam, mak dia sekat, mak dia sebut, kalau kau tak kembali kepada agama menyembah berhala nenek moyang, mak dia kata, mak dia yang tak faham agama ini kata, mak akan mogok, mak tak makan sampai mati. Dia jawab apa? Tengok tuan-tuan, bahasa orang yang baik. Sebut benda ni. Wahai ibu yang aku kasihi. Tengok. Mak dia tak Islam Wahai ibu yang aku kasihi. Kasih. Walau ibu ada 100 nyawa sekalipun. Ibu meninggal mati dengan nyawa tersebut. Aku tidak akan berpaling kepada agama menyembah berhala, wahai ibu. Sebab tu kita tuan-tuan hari ini sembahyang kuat, kuliah kuat, lawan mak bapak pun kuat, derhaka mak bapak pun kuat, cakap mudah-mudahnya dengan mak bapak, suara tinggi dengan mak bapak. Tak betul. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Allah sebut surah Al-Isra. Rendahkan sayap kamu ada 7 PhD, dia tu buta huruf duduk kampung. Depan dia rendahkan kehinaan diri kamu. Dia tu mak, dia tu ayah. Walaupun dia tidak Islam, tak boleh kata celaka mak tak beriman, jangan. Tak masuk syurga kita. Dia ada hak mak ayah, dia tidak ada hak Islam pada kita. Kena ingat. Susah ke nak menderhaka mak bapak? Senang je tuan-tuan. Yang ni nak raya lagi senang. Nak raya lagi senang menderhaka. Bukan percakapan. Tetapi perbuatan kita cukup dah. Hati mak terasa neraka kita tuan-tuan. Sekarang ni orang yang dah memang partikular ni, dah siap dah baju anak. Jenama betul, kakak, kiki, kaku, sampai kaku nak. Baju mak dia bila? Bila baju mak dia? Malam raya dia tanya. Mak ada baju raya dah? Tuan-tuan, malam raya, hantu raya mana buat baju raya? Ini anak yang kau hajar sebenarnya. Orang tua tak kata, mak tak ada baju raya. Dia akan sebut, tak apalah baju Kak Long kamu tu, tak pakai lagi. Tapi dalam hati berkata, malam raya kau tanya baju raya. Dia sebut, malam raya kau tanya aku baju raya. Dia sebut tu neraka kita. Neraka kita. Menderhaka dalam bentuk hati. Yang mak terasa, perbuatan kita menyebabkan hati terasa. Raya ni saya tak balik lah mak. Saya outstation. Padahal duduk kat KL relax. Sebab apa tak nak balik kampung? Isteri tadi isteri tak nak balik kampung. Tak nak balik kampung abang lah. Saya orang KL. Kampung abang dah lah jauh pedalaman. Rumah panas tak ada aircon. Saya orang KL. KL apa benda? Dia tipu mak dia outstation. Sedangkan Allah tahu dia tipu mak dia. Tuan-tuan, neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita duduk fikir-fikir balik tuan-tuan, perkataan-perkataan mungkin mengguris. Memek muka. Yang kita pendam dalam hati, Allah tahu, mak ayah tak tahu, juga dosa. Berhadapan dengan suasana macam ini, ibu yang tidak taat pada Allah, kita kena sebut apa? Kita kena sabar. Tengok Mus'ab, wahai ibu yang aku kasihi. Lembut, halus, merendah diri. Mak ayah Allah contohkan Quran, mengajak menyekutukan Allah. Tetapi, namun tidak sekali-kali Allah menyuruh kita menderhaka pada mereka, memaki hamun tidak. Kena ingat, dalam perkara yang ma'ruf kita boleh taat. Yang tak boleh pada benda yang bertentangan dengan Allah. Kemudian disebutkan lagi tadi, isteri, anak-anak, ibu bapa. Apa lagi? Hujung sikit. Dan jikalau sudah tiada lagi maka kebinasaan kedua ibu bapanya, dan jikalau orang tuanya sudah tiada lagi maka kebinasaan Allah berpunca daripada menepati kehendak kaum kerabatnya, adik-beradiknya sendiri, atau dari menepati kehendak jirannya. Apalagi sebab kita punca kebinasaan yang ketiga, adik-beradik. Adik-beradik ini kita bentuk. Saya tanya Ustaz Ishaq Din. Ustaz Ishaq Din, saya tanya dia, Ustaz, macam mana ayah Ustaz dulu mendidik anak-anak jadi hebat? Ada Ustaz Din, ada Harun Din, ada Ustaz Hasan Din. Ayah dia orang kampung. Dipanggil Lebay Din. Orang biasa. Tapi dia didik anak itu.
Zaman-zaman dulu dia kata ada van datang. Daripada Kementerian Penerangan kan, ada masuk van kan. Buat tayangan gambar bujang lapuk Siriman, bujang lapuk P.Ramlee. Saya ingat masa saya kecil ada. Kan, van-van masuk kampung-kampung ada. Saya ingat masa tu, saya ingat lagi. Zaman tu saya ada. Dia kata, ayah dia nak pergi tengok tu pun ayah dia tak pernah. Punyalah jaga anak-anak dia. Sebab itu telitinya ayah ni, ibu bapa ni menyebabkan hasilnya baik. Kan? Dan dia kata setiap tahun dia ada giliran. Sebab tu Tok Guru Harudin akan balik ke Perlis dengan anak cucu. Dia bawa anak, menantu dengan cucu. Berkumpul di Perlis untuk apa? Bertazkirah. Di antara dia ada buat giliran. Tahun ni Ustaz Harudin, tahun ni Ustaz Sandin, tahun ni Ustaz Isaddin. Dia ada giliran. Tuan-tuan, kita ada buat macam tu hari raya. Adik-beradik ada buat macam tu hari raya ya. Berkumpul buat satu hari, walaupun mak ayah dah meninggal. Mak ayah ni anak yang soleh, bila dah tutup kubur bukan dah habis cerita dah. Kita ni pagi ni selagi tak mati, kita ni anak pada mak ayah kita. Kita buat baik, dia terkena. Buat jahat, dia terkena. Kena ingat benda ni. Ada hubungan dia. Sebab tu orang mati ni, dia suka bila mana yang baik meninggal, masuk dekat tempat orang yang baik, roh orang baik di Illiyin, dia bertanya-tanya khabar. Yang lama tanya, orang yang baru masuk, macam mana kabar dunia? GST dah turun, GST. Tanya tuan-tuan. Tanya. Macam mana? Malaysia macam mana? Macam mana keadaan anak aku? Kau kenal tak? Anak hang yang pertama tu dah hafal Quran dah. Alhamdulillah. Yang kedua tu tengok selalu datang surah rahmah berjemaah. Allah, alhamdulillah. Dia suka tuan-tuan. Dia suka. Dia bertanya lah. Kalau dia ada isteri, dia tanyanya, isteri aku macam mana? Dah kahwin dah? Bukan dia cemburu. Dia suka kalau isteri dia berkahwin dapat suami yang lebih soleh daripada dia. Dia suka. Isteri dah mati dulu, dia tanya pula, kau kenal suami aku? Kenal? Kahwin dah? Hang ni meninggal je, esok lusa kahwin. Aku dah agak dah. Dia suka tuan-tuan. Allah. Tapi jangan disebut anak aku, kau kenal lah? Bukankah dia mati lebih awal pada aku? Dia tak datang sini. Tak ada. Maknanya anak dia masuk roh yang tempat lain. Roh orang yang tidak baik. Maka ayah merasa sangat sedih di atas apa yang ditinggalkan oleh anak yang ditinggalkan kat dunia. Tuan-tuan, kena ingat bahawa ini merupakan ikatan sampai ke kubur, sampai alam barzah, sampai pada hari kiamat bersama ikatan keimanan di antara hubungan anak dengan ayah, ayah dengan anak dan sebaliknya. Kena ingat benda ni. Ini hubungan yang kita kena ada dalam kehidupan kita di sana. Sebab itu bila orang panggil ceramah dekat Johor, tajuk dia nikmat malam pertama, ramai datang. Depan ni semua laki-laki, budak-budak muda. Nikmat malam pertama, suka ramai datang. Tuan-tuan tahu tak tajuk ni? Diam. Tuan-tuan, tajuk kita malam ni nikmat malam pertama di alam kubur. Allah, menyesal aku datang. Menyesal kata dia. Nikmat malam pertama di alam kubur rupanya. Bila nama tajuk nikmat malam pertama, dia nampak pengantin. Tuan-tuan, sebenarnya nikmat malam pertama itu memang kalau masuk kubur orang baik macam pengantin. Malaikat kata dalam satu kitab, Dr. Abdullah Aid Al-Qarni, nikmat malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam kubur. Apabila orang baik masuk kubur, malaikat kata tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Memang betul. Tidur pengantin macam mana? Pendek masanya. Kahwin pengantin baru lah. Pengantin lama, bila nak subuh? Tapi pengantin baru lain. Subuh dah. Pengantin dululah, yang tak pernah jumpa meminang, tak kenal suami, tak kenal isteri, mak ayah susun. Suami 30 tahun, isteri 15 tahun, jaga umur 15 tahun. Malam pertama tu macam mana nak bertaaruf? Nama pun tertukar. Baru nak kenal, subuh dah. Lebih-lebih pak mertua imam masjid. Aduh, lagilah.
Baru nak tidur, tok, masjid, subuh. Alamak. Tu dah alamak lah. Dia rasa kejap je. Kan, berbeza orang dalam keadaan azab. Dia masuk kubur terseksa. Bila nak bangkit? Beza tuan-tuan. Dan akhirnya, begitu juga dengan adik-beradik, kita nak kumpul, raya nanti, cuba buat. Muhasabah, kita mak ayah kita dah meninggal dah. Kita semua ni okey tak? Sembahyang okey tak? Anak masing-masing okey tak? Anak masing-masing tutup aurat lah. Kalau kita tak boleh buat macam ni, besok anak kita tak boleh buat macam kita buat. Kita kena buat ni, ikat ni, biar mak ayah sana senang. Sebab tu, mak ayah dapat anak ni kita kena ikat dia, menantu-menantu pun yang beriman, yang baik, maka dari satu sistem. Sistem dia, sistem keluarga yang baik. Bila kita mati besok, anak kita teruskan sistem ini. Cucu kita teruskan sistem ini. Maka ini yang kita minta. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakan pada kami pada hari ini, ya Allah, pada zuriat kami anak penyejuk mata. Inilah dia. Anak-anak yang mengikat kita. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah maksud perkataan engkau itu? Kebinasaan seseorang dari kerana isterinya atau anaknya atau orang tuanya atau keluarganya dan jirannya. Nabi SAW menjawab, mereka akan mencelanya dan mengaibkannya dengan kesempitan kehidupan. Maknanya apa? Apabila matlamat masing-masing kerana dunia, hidupnya sempit, dia berbangga dengan dunianya, tetapi kosong akhiratnya. Ma'isyatan, ke ma'isyah yang sempit, dangka sempit. Tahu sempit? Sebab dia tak nampak akhirat yang luas. Maka dia nampak dunia ni sangat sempit sangat. Dia tak faham hakikat. Tuan-tuan tahu hakikat tak? Hakikat. Nampak macam perempuan kan? Jalan macam perempuan. Itu zahir dia. Tiba-tiba yang perempuan ni masuk tandas awam. Dia pergi toilet laki-laki. Kencing berdiri lagi. Itu hakikat dia. Hakikat dia jantan. Kita nampak kehidupan kita ni hebat, tapi hakikatnya kosong. Orang yang telah sampai kepada al-wusulu ilallah, telah sampai kepada, dapat sampai kepada kehidupan, hakikat kehidupan yang sebenar. Dia tak nampak dunia ini sebagai matlamat dia. Dia nak pergi akhirat yang lebih kekal lagi abadi. Dia nampak akhirat, kehidupan dia akhirat, nilai dia akhirat. Sampai dia rasa manisnya kehidupan ini dengan mengabdi diri pada Allah. Walau orang nampak payah, dia nampak senang. Orang nampak sukar, dia nampak mudah. Orang nampak berat, dia nampak ringan. Apabila dalam hatinya hanya ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dia rasa manis dengan kehidupan, halawatul iman. Kasih dia pada Allah. Ibadah dia rasa manis. Sebab itu kekuatan dia bukan pada zahirnya, tetapi kepada kekuatan rohnya. Orang tak boleh datang masjid, tak datang surau, padahal sihat. Ada orang OKU, seorang laki-laki 65 tahun, merangkak ke surau. Hidupnya 65 tahun merangkak. Ada orang tak boleh mari. Dia boleh bangun. Undertaker besar badan, boleh angkat big show. Subuh tak boleh mari big show. Sebab lemah kat dalam. Hakikat kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan ini, maka akibatnya mereka memandang dunia dan saling mencela antara satu sama lain akibat daripada kehidupan dunia sebagai matlamat. Maka dari kerana itu ia terpaksa melayan kehendak mereka dengan menceburkan dirinya di jurang-jurang kebinasaan yang akan dapat menceburkan dirinya. Maka hakikat dia yang disebutkan oleh Allah memang betul. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kamu, anak kamu merupakan fitnah kepada kamu. Fitnah tuan-tuan. Fitnah masuk di sini ialah ujian kepada kita dalam menghadapi kehidupan yang kita duduk sekarang pada hari ini. Hakikat dia apa yang kita nak capai kehidupan ini? Semuanya bila faham dia senang. Dia faham dia senang. Kenapa dia datang di atas muka bumi ini, dari mana dan hendak ke mana? Dulu di atas sistem dia tahu apa yang Allah perintahkan kepada dia. Kalau kita faham, maka mak ayah tahu, isteri tahu, anak tahu, ibu tahu, jiran tahu, sahabat, adik-beradik. Maka duduk dalam keadaan semuanya itu sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, itulah sedikit daripada hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan yang sedikit itu ada manfaat dalam kehidupan kita.
Sebab saya perhatikan, saya tak tahulah tempat sini di Shah Alam, tapi saya perhatikan dah 6 tahun. Dah 6 tahun saya je kan jadi nazir masjid. Saya perhati bulan Rejab, Syaban banyak orang meninggal. Tempat saya lah. Tak tahu kat sini. Kerap meninggal. Nak masuk Ramadan. Ramadan sikit. Adalah seorang dua kadang meninggal kat masjid lah, yang hantar sampai kat masjid. Tapi saya tak jumpa lagi hadis mengatakan bulan itu, bulan ini, bulan banyak orang meninggal. Tak ada lagi. Meninggal pula celah-celah lorong lah tu. Depan, belakang, depan. Sili-sili sisih kat aku je. Kan? Tapi kita yang ada kehidupan ini, bagaimana kita menilai kehidupan ini sebagai hamba yang taat. Itu yang kita doa tadi. Doa Imam An-Nawawi. Warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Wahai Allah, berezekikan pada kami, rezekikan pada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi ini. Dan hidup menumpang di atas muka bumi ini dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Ramadan yang kita kejar tu. Kan? Tetapi mengabdi diri yang kita kejar. Mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kejar Ramadan, habis Ramadan kita tak kejar dah. Kadang-kadang orang kata, Ustaz, saya jemu Ustaz, nak berdoa, jemu nak beribadah. Kenapa Ustaz? Saya takut Allah jemu dengan kamu. Sebab apa tuan-tuan? Allah cari kita tak jumpa. Allah cari kita kat tikar sejadah tak jumpa. Allah cari kita di Qurannya tak jumpa. Allah cari kita dalam doanya tak jumpa. Sebab tu bila Allah uji kita, cara dia, kita lari tuan-tuan. Lari kepadanya. Maksudnya semakin dekat dengan dia. Maka kita semakin kukuh. Jiwa yang diisi dengan keimanan, orang dia tenang. Jiwa yang tidak ada keimanan, orang dia susah. Orang yang tenang ini orang yang senantiasa berdamping dengan Allah. Sebab dia faham hakikat. Pagi ni tuan-tuan, Allah bagi tuan-tuan sesuatu. Kelebihan. Dia sempurna tak? Dia sempurnalah. Bila Allah uji kita, kan, keluar-keluar orang curi selipar kita. Dia sempurna tak? Dia sempurna tak? Dia sempurnalah. Ketika mana kita ditimpa musibah, Allah tak sempurna ke? Sempurnalah. Habis mana mari yang mengatakan yang ni baik tak baik? Kita. Sebenarnya hakikat dia yang datang daripada Allah semua baik belaka. Semua baik belaka. Cuma kita kena terima dia dengan ilmu agar kita semakin kuat berpaut padanya. Dan akhirnya tuan-tuan, saya mohon sedikit sumbangan untuk sekolah. Saya ada sijil wakaf lagi RM50 sekeping. Kita tengah buat blok C. Kita memerlukan lebih kurang dalam RM700,000. A, B, alhamdulillah sekarang blok C. And on the way blok 4 tingkat lagi untuk sekolah menengah untuk muslimat Banat. Saya ada sekolah tahfiz Tahiriyah, Tanwiriyah dah. Kita buat sikit-sikit bermula pada tahun 2000 cara serius 2009. Buat sikit-sikit. Ustaz, kenapa tak siap-siap? Tak apalah, ada sikit buat sikit. Mudah-mudahan ada kebaikan. Yang keduanya, kalau tuan-tuan rasa nak siapa yang nak potong zakat, kita boleh tolak deduct income tax. Zakat ni dia tetap je 2.5 setahun. Tetap zakat pendapatan kan, zakat perniagaan ke. Tapi kalau income tax dia ikut GST lah. Ikut GST. Jadi kalau tuan-tuan sebulan potong zakat RM50, RM25 akan bantu madrasah. RM25 akan pergi ke Majlis Agama Islam Perlis. Kita buat MOU dengan dia. Maknanya ini yang dapat kita dapat potong zakat, dapat deduct income tax. Tengok berapa income tax kita, ikut tu je, bukan bayar sangat. Dapat tolong. Saya pun pekerja saya ada 68 orang, akademik dan sebagainya. Bukan main-main, lebih kurang dalam 80,000 sebulan nak perlu ada duit untuk gaji saja. Tak masuk yang lain. Mudah-mudahan kerja yang sikit ini Allah bagilah sedikit amal jariah kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah jadikan kita hamba-hamba dia yang soleh, insya-Allah.
Mudah-mudahan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wahai Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami. Ampunkan dosa ibu yang telah mengorbankan nyawanya melahirkan kami. Ampunkan dosa ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesar dan mendidik kami. Ampunkan dosa adik-beradik kami, ya Allah. Ampunkan dosa anak-anak kami, ya Allah. Masih ramai di kalangan mereka yang tidak faham akan agama ini. Berikan kepada mereka petunjuk, ya Allah. Ampunkan dosa sahabat jiran kami. Ampunkanlah dosa, ya Allah, tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan kebenaran. Jadikan anak cucu zurat kami, ya Allah, anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang beriman dan bertakwa, anak-anak yang mendirikan solat, anak-anak yang menutup aurat, anak-anak yang tahu membaca Al-Quran, anak-anak yang boleh membaca untuk kami, ya Allah, suratul Ra'du ketika mana kami sedang sakratul maut, anak-anak yang boleh mengajar kami kalimah la ilaha illallah ketika kami sedang nazak, ya Allah, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak-anak yang boleh mengusung keranda kami ke kubur, anak yang boleh memimpin tangan kami ke syurga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, ya Allah, Engkau akan buka kelemahan kami. Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami dan Engkau akan azab kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.